Alhamdulillah, kita sambung semula ya pada bahagian yang kedua ini. Minimanya apa yang Pak nak sebutkan, kalau kita tak makan ubat selepas bersalin, minumlah kopi radik. Kerana di dalamnya itu sudah ada herba untuk wanita lepas bersalin. Dan kalau berlaku pendarahan pun minumlah kopi radik, tetapi masukkan dia dengan madu lebah. Atau masukkan dia juga dengan susu kambing. Dua saja. Boleh masukkan madu lebah atau masukkan dia punya dengan susu kambing. Madu lebah asli ini yang dijual di sini sangat pas di sudut taste, di sudut rasanya. Bila dimasuk ke dalam kopi radik, rasanya sangat-sangat menarik. Di sudut rasanya itu sudah membuat orang akan terus mengingati dan terus ambil. Jadi apa yang Pak Ji nak sebutkan sini, bahawa kalaupun tidak ada apa-apa obat yang kita nak gunakan untuk lepas bersalin, jangan tinggal kopi radik plus dengan madu atau plus dengan susu kambing dan MPH, minyak Pak Haji atau minyak bubut yang kita lomokan di telur badan kita ini. Termasuk juga di bahagian rahim, di bahagian perut, di bahagian betis, di bahagian paha dan di kaki pada waktu malam. Itu di antaranya yang paling penting. Adapun bagi mereka yang tinggal di Malaysia, kita ada set bersalin. Set bersalin ini, yang pertama sekali, kita tak boleh buat set bersalin menggunakan 100% rempah ratus. Kalau kita guna rempah ratus, dia jadi panas. Jadi nanti anak tu pun akan tambah sikit suhunya, akan jadi panas, jadi diarrhea, cerit-berit, kerana yang dimakan oleh ibunya itu daripada sesuatu yang panas. Jadi oleh sebab itu, dalam membezakan ubat bersalin, set bersalin yang dikeluarkan oleh HPA, yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang lain, yang juga bukan Pak Ji kata tidak bagus, semua bagus, semua mempunyai pengalaman-pengalaman yang panjang. Cuma yang membezakan iaitu HPA tak guna rempah ratus, dia guna daripada herba-herba yang diambil di hutan, yang masih fresh, yang diolah lalu dibuatkan itu. Dan di situ tersangat baik, ada ubat kapsul, ada juga daripada ubat periuk ya, yang kita rebus, ada ubat untuk basuhan, ada minyak untuk bayi, minyak untuk ibu dan sebagainya. Itu ada namanya ubat bersalin. Alhamdulillah, Pak Ji tak tahu berapa angka ibu-ibu yang dah guna, tapi ramai. Kalau daripada mula kita buat ni, terlalu ramai ibu-ibu yang dah bersalin, anak mereka menggunakan, dan mungkin anak pun sudah dewasa dah daripada set bersalin yang dikeluarkan oleh HPA. Dan yang kedua, kita boleh mengambil Paramaria ya, Paramaria ini juga ada ubat kapsul yang ada, yang boleh kita ambil. Dan Paramaria ni sangat-sangat baik sesuai untuk wanita. Dia ini adalah daripada phytoestrogen yang kita ambil daripada tumbuh-tumbuhan di dalam hutan, bukan tumbuh-tumbuhan di ladang, bukan yang dia beli di pasar malam, tidak, yang diambil di dalam hutan belantara, hutan tebal. Begitu juga dengan herba tujuh angin ya, boleh dikombinasikan di antara Paramaria dan herba tujuh angin. Sangat baik kombinasi ini untuk wanita lepas bersalin dan juga untuk wanita yang terjadi pendarahan ataupun keguguran. Di samping itu, dia minum kopi radik dan campurkan dengan susu kambing atau dengan madu lebah. Itu dah cukup membuatkan dia tidak menjadi sejuk dalam tubuhnya itu, insya-Allah. Kemudian bagi mempercepatkan lagi kesembuhan itu, Pak Ji nak cadangkan iaitu kapsul daripada ikan haruan ya. Kalau di Malaysia ada kapsul haruan, itu di antaranya. Kalau di Indonesia ada Probumin, kita ada. Jadi dicampurkan itu, dan kalau kita boleh gunakan pegaga
yang pegaga. Sebab itu pegaga ni, teh pegaga ini dan spirulina Pak Haji tak tinggal, dimasukkan dalam set bersalin tu. Pasal apa? Pegaga untuk hilangkan luka dan spirulina itu adalah untuk mendapatkan pergantian darah baru. Kita dah tahu bahawa bila seseorang itu bersalin, darah dia keluar banyak. Jadi bila dia keluar banyak, kalau dia pergi ke hospital, doktor bagi vitamin zat besi. Bila doktor bagi zat besi, dia ambil oleh ibu-ibu selepas bersalin, dia jadi sembelit. Nanti najis keluar itu, kotoran yang keluar itu, dia betul-betul dia jadi keras sebagainya. Ini tidak bagus. Ya, sepatutnya dia kena lawas sebagainya. Jadi untuk menggantikan darah yang hilang itu, kita tak bagi zat besi, tetapi kita bagi spirulina. Sebab apa? Spirulina itu dikenali sebagai darah hijau. Dia mempunyai struktur molekul darah sama seperti yang ada darah dalam tubuh badan kita. Cuma ikatan ferrum itu pada darah manusia itu, dia ada ikatan magnesium. Tapi semuanya adalah sama. Sehingga dikatakan spirulina ialah bakal menjadi simpanan darah untuk masa kehadapan. Sebab apa? Sebab dia boleh digunakan sebagai pengganti kepada darah merah. Masya Allah, hebat ni. Jadi oleh sebab itu, boleh juga kita ambil daripada seperti mana yang Pak Haji sebut, moringa. Moringa, sebab apa? Sebab nak dapatkan, bukan hanya nak dapat kalsium, bukan hanya nak mendapatkan ini, tetapi yang kita nak ialah magnesium. Ya, magnesium. Itu juga sangat-sangat penting, khususnya untuk rawatan wanita selepas bersalin. Itu di antaranya. Kemudian Pak Haji juga nak sebutkan dekat sini, kita ada radik kapsul. Radik kapsul tu boleh order di sini. Kalau ada yang nak, insya-Allah Pak Haji boleh tolong postkan radik kapsul nanti. Ya, boleh. Tetapi harus terus hubungi dengan Pak Haji sini sebab nak tengok sakit apa untuk tujuan perawatan. Bagi mereka yang nak ambil ubat untuk tujuan perawatan, boleh hubungi Pak Haji terus sebagainya. Kemudian seterusnya, untuk itu boleh ambil Rosella. Rosella ini atau Rosel ini kita ambil bagi wanita selepas bersalin untuk apa? Yang pertama, untuk vitamin C dia. Ya, yang kedua adalah mengelakkan daripada tekanan fikiran. Orang yang ada stres, mental disorder, anxiety, ya, Pak Haji dah sebut dah, kalau orang tu ada anxiety, dia ada masalah stres, jangan lupa pergabungan di antara Rosel dan spirulina. Itu masalah orang yang mempunyai masalah tekanan fikiran. Tekanan fikiran ini berlaku selepas dia bersalin. Selepas dia bersalin. Jadi bersalin itu seperti mana yang Pak Haji sebutkanlah, bila orang tu gugur, ya gugur, namanya gugur, tempat itu kosong, dan rahimnya itu telah jadi kosong. Bila dia kosong itu, dia jadi nanti, dia jadi imbalance hormon. Dia jadi masalah angin, dia jadi masalah yang tak gembira lah, yang menyebabkan hidupnya itu dia jadi tak gembira. Dia tak senyum, dia tak mau senyum, dia jadi stres. Ya, ada ketikanya yang Pak Haji jumpa bermacam-macam lah kisah-kisah rumah tangga ni, sebab masalahnya adalah hormon saja. Jadi sebab apa? Jadi kita bagikan dia dengan Rosel dan spirulina. Dan salah satu lagi jangan lupa, iaitu Fisalin B. Fisalin B. Jadi ada Pak Haji keluarkan kapsul Fisalin B di Malaysia juga ada, di Indonesia juga ada. Sebab apa? Sebab Fisalin B ni ambil di pokok tapak leman, sangat baik untuk mengelakkan daripada masalah kanser. Kita tak mau berlaku kanser kepada mereka-mereka, sama ada kepada ibu-ibu dan juga pada bapa-bapa, ya. Fisalin B itu juga boleh digunakan untuk yang tumpah darah ataupun yang dikatakan bleeding yang berpanjangan ni. Fisalin B itu digunakan. Jadi dah ada dalam bentuk kapsul. Ini boleh dihubungi dengan kita segera, insya-Allah. Tapi kalau demam,
Ya, kalau demam dia kena juga guna EP spray. Dia kena guna EP spray, kerana itu adalah kerana masalah daripada masalah demam. Masya Allah. Jadi oleh sebab itu ada satu lagi herba yang boleh kita gunakan, dan ada juga Pak Haji siapkan, iaitu long life. Ya, long life capsule. Yang ni boleh kita gunakan juga, khususnya untuk mengelakkan daripada apa disebut sebagai penyakit jiwa, tekanan baby blues. Ini kita nak elakkan bila lepas bersalin. Apa ya, long life, ya, long life. Jadi kalau kita ambil long life itu long life itu daripada sambung nyawa saja. Ya, jadi boleh hubungi dengan Pak Haji, nanti kita akan cuba ambil. Jadi apa yang Pak Haji nak sebutkan di sini, bahawa bila kita ambil kesemua herba ini, kita cuba tengok keserasian dengan tubuh badan kita. Apa yang menjadikan herba, di kalangan banyak herba ni yang mempunyai efek yang positif pada tubuh badan kita. Jadi masa itulah kita kena ingat sungguh-sungguh, ya, bahawa herba ini dia bukanlah sebagai satu benda yang kita sepelekan, mudah-mudah ambil begitu saja. Tidak. Dia mesti ada pembelajaran. Yang paling penting ialah kita nak bawa orang sakit itu yakin dengan herba. Kita tak boleh bagi herba kepada orang yang tak yakin. Besar implikasinya. Kalau kita bagi herba pada orang yang tak yakin, demam sedikit pun herba kita akan dicampakkan keluar rumah. Kalau kita bagi kepada orang yang yakin, dia demam, dia rasa gembira kerana dia kata herba telah pun berfungsi. Kalau minum air kosong, dia tak rasa apa-apa. Jadi oleh sebab itulah, maka apa yang Pak Haji nak sebutkan dekat sini, bahawa jangan menjual bagi orang yang tak mau membeli. Jadi berartinya kita cerita kepadanya, dia terbuka hati untuk membelinya, baru kita jual. Jangan kita paksa dia untuk beli. Kalau kita paksa, implikasinya kepada bisnes, kepada nama kita, integriti pada pengobatan kita itu juga akan hilang. Itu yang paling penting yang Pak Haji nak menasihati, ya. Jadi mungkin satu perkongsian lah Pak Haji lihat daripada isteri yang bersalin, ya. Ada beberapa perkara. Yang pertama, ada ketika nak salin tu susah, lambat dibuka tu. Jadi oleh kerana itu, biasanya kalau kita pergi ke hospital, dia mengambil masa yang panjang dan dia tak bagi makan. Itu yang menyebabkan dia lemah. Tiba-tiba ketika dah nak lahirkan tu, dia lemah tubuh badan. Jadi dia tak ada dia punya kekuatan. Di situ Pak Haji cadangkan kita berikan dengan kopi radik. Jadi kita bagi kopi radik, kalau boleh ambil spirina. Dulu kita banyak guna spirina, tapi sekarang ni kita banyak menggunakan moringa. Namun begitu, spirina dan moringa masih mempunyai kekuatan masing-masing dalam bidang herba ini ataupun nutrisi ini. Sebab itu Pak Haji kadang-kadang bagi spirina, kadang-kadang kita bagi moringa. Spirina ini, istimewanya kerana spirina ni dia tak ada dinding sel. Bila dia tak ada dinding sel, bila dia ambil oleh orang, dia jadi cepat serap. Kalau kita bandingkan dengan moringa, moringa ni boleh serap juga, tapi dia lambat sikit dia punya menyerapnya. Namun begitu, apa yang kita boleh lihat, bahawa spirina ini dia tak ada dia punya vitamin C, tetapi dia punya moringa mempunyai vitamin C. Jadi itu adalah di antara, dan moringa ni mempunyai kesan kepada perawatan jiwa. Ini mesti ingat, mesti ambil note ni, bahawa kalau orang itu ada masalah jiwa selepas bersalin ataupun apa juga, selalunya kalau Pak Haji buat perawatan, kita lihat, ya, kalau ada orang tu ada masalah, kadang-kadang dia stres yang berpanjangan, tekanan, dan juga siapa pun kita akan jumpa masalah stres ini. Ini masalah manusia, insan. Itu adalah yang antaranya. Jadi oleh sebab itu, maka kita bagikan dengan moringa. Dan kalau akam batang moringa itu dia ambil campur rebus dengan dia punya daun, lagi hebatlah. Dan kalau di India pula, mereka guna
akar moringa itu untuk merawat orang gila. Maksudnya tahap orang gila pun boleh dirawat dengan akar moringa ini. Jadi oleh sebab itu, bila kita ambil saja di dalam bentuk daunnya itu, dia sangat-sangat baik dan dia menambah susu ibu. Ya, kalau kita bagi selepas bersalin. Cuma di sini bukannya Pak Haji nak cerita pasal susu ibu tu, tapi nak cerita pasal betapa seorang ibu selepas bersalin perlu sihat. Sihat dalam sudut nutrisinya cukup, sihat dalam sudut anaknya pun sihat, sihat di dalam sudut pemikirannya. Jangan jadi tekanan fikiran. Kalau dia jadi tekanan fikiran, maka cubalah bayang. Anak yang baru lahir ni dia tak boleh tidur. Anak tu menangis, lagi menangis, baru menangis. Fikirannya itu juga tidak tenteram. Jadi itu adalah di antaranya. Jadi oleh sebab tu dia kena jadi sihat, dia kena happy. Yang Pak Haji sebutkan dulu, kenapa? Apa yang membezakan anak kita yang keluar dia jadi happy dengan anak kita keluar dia jadi pendiam? Apakah yang membezanya? Yang bezanya ialah ketika ibu hamil. Daripada ibu yang sama, dua orang anak yang dilahirkan, ya, pada tahun-tahun yang berbeza, satu jadi ceria, yang satu jadi gembira, yang satu lagi jadi pendiam. Bezanya ialah ketika hamil. Kalau ketika hamil itu ada masalah tekanan fikiran, maka pengaruh hormon duka cita itu, kekurangan hormon bahagia itu yang menyebabkan anak itu terkesan lahir juga dia jadi murung, dia jadi tak gembira. Jadi oleh sebab itu, maka pada ketika hamil lagi kita berikan spirulina ataupun kita berikan dia dengan moringa. Itu penting. Dan kita jadikan ini sebagai salah satu daripada kita mungkin tak ambil vitamin, ya. Yang dijual ada vitamin, ada asid folat, ada vitamin-vitamin yang lain. Tetapi vitamin kita, asid folat kita ialah yang duduk di dalam daun moringa, yang duduk dalam kapsul moringa, yang duduk di dalam spirulina. Jadi itu pun dah cukup menjadi salah satu daripada SOP bagi mereka yang mengamalkan herba bermula daripada hamil. Maka kita nak anak itu jadi anak yang sihat, anak yang pintar, perkembangan otak yang sempurna, matanya yang terang dan juga sebagainya. Sebab apa? Sebab anak ini adalah satu investasi. Siapa yang tak gembira kalau anak cerdik? Kerana kalau anak itu cerdik, kita mudah bimbingnya untuk dia mengenal Allah, untuk dia jadi sebagai seorang Muslim yang baik. Sebab dia cerdik, dia mempunyai kecerdikan untuk faham apa yang ingin kita sampaikan. Dan Rasulullah itu seorang yang cerdik, seorang yang pintar, seorang yang bijaksana. Nabi-Nabi itu seorang yang pintar. Jadi kita kena memprogramkan para ulama-ulama itu seorang yang pintar-pintar. Pemikiran-pemikiran mereka itu melewati batas waktu. Itu ada di antaranya. Jadi oleh sebab itu, kita kena lihat bahawa kalau kita lihat pada tumbuh-tumbuhan ini, kita lihat apa juga bahawa dalam alam botani ini telah banyak penelitian-penelitian yang telah dibuat di zaman dahulu tentang alam botani, tentang tumbuh-tumbuhan ubatan ini yang digunakan. Masya Allah, ya. Banyak selain yang kita selalu dengar Ibn Sina, Ibn Nafi, banyak lagi penemu-penemu Islam yang mempunyai kehebatan dalam menjadi ahli-ahli botani. Mereka mengkaji, mereka bergerak daripada satu daerah ke satu daerah, negara ke negara. Dan mereka membuat pengkajian-pengkajian. Jadi semakin jauh, kata orang, luas berjalan, jauh berjalan, luas pandangan. Bukan hanya pandangan mata, tetapi menjadi orang tua-tua. Bukan jadi orang tua. Orang tua lain, orang tua-tua lain. Orang tua tu, orang tua lemah. Memanglah tua dia lemah. Tapi kalau orang tua-tua, lagi tua, lagi brilliant otaknya, lagi sharp, lagi tepat. Sebab pengalaman hidup dia banyak.
pengalamannya hidup itu banyak, jadi luas pandangan, pandangannya itu luas, boleh bertanya, minta nasihat. Tapi kalau orang tua tak boleh minta nasihat. Orang tua boleh minta nasihat. Kalau bahasa Jawanya sesepuh lah, sesepuh. Itu sesepuh. Betul ke sesepuh ni? Ya. Itu adalah antaranya. Jadi apa yang Pak Haji nak sebutkan dekat sini bahawa kalaulah seorang perempuan itu tumpah darah, dia akan menyebabkan darahnya kurang. Maksudnya dia panjang, jadi kita kena ganti darah ganti. Darah ganti itu kena gunakan HB, pokok bayam berduri, atau guna spirina untuk ganti, atau guna moringa. Jangan lupa madu lebah dan jangan lupa susu kambing. Ingat tu. Kerana apa? Nak gantikan balik darah yang keluar kerana bleeding. Kalau tidak ni, di bibir ni pucat saja, putih. Pasal apa? Sebab dia tidak ada darah. Bila tidak ada darah ni, atau darah menjadi kurang ini, tengok selepas dia bersalin, ada orang yang tak datang darah 1 tahun. Ada tak datang darah, period itu darah bulan tu sampai 6 bulan. Sebab apa? Bagaimana nak datang darah tersebut kalau tidak ada darah? Jadi oleh sebab itu, begitulah juga ada orang sebut, dia kata saya tak pernah datang darah. Katanya dah 2 bulan. Hamil tidak, tetapi tak datang darah. Sebab apa dia kata? Nak datang darah macam mana? Darah tak ada. Anemia. Bila anemia, tak ada darah lah. Jadi oleh sebab itu, maka kesan daripada tak ada darah ini menyebabkan dia tak keluar darah. Begitu ketika orang tu lepas bersalin, bila lepas saja bersalin, darahnya banyak tumpah-tumpah, heavy, maka dia jadi lemah. Bila dia jadi lemah, macam mana dia nak menghasilkan susu untuk, maka dia jadi apa? Dia jadi orang tu kurang susu pula. Kurang susu pada anaknya pula. Jadi bagaimana nak meningkatkan ASI? Tingkatkan ASI, orang kata ambil daun katuk, daun asin-asin, daun cekor manis. Boleh ambil. Baik, meningkatkan ASI ni Pak Haji nak sebut balik semula kepada superfood, iaitu superfood kita ialah daripada daun moringa. Ingat, orang bersalin jangan lupa daun moringa. Daun moringa itu adalah nutrisi yang paling lengkap yang ada. Dan moringa ini ditemui oleh penemu-penemu Islam. Ini ada buktinya, insya-Allah. Jadi dengan cara pengamalan yang benar ini, baik, nak rumuskan sekarang ni Pak Haji nak rumuskan ke semua sekali sejak daripada kita bincang. Okey, bila saja seorang itu terjadi masalah perbincangan kita hari ini ialah masalah darah yang berpanjangan. Ya, jadi oleh sebab itu, maka bagaimana kita nak membersihkan darah kerana gugur ataupun bersalin. Jadi Pak Haji sebutkan tadi, boleh gunakan biji papaya, boleh gunakan nenas muda, kita boleh gunakan asam, boleh gunakan satu lagi rumput teki. Rumput teki ni di Indonesia faham, tapi kalau di Malaysia banyak yang tak faham rumput teki, padahal banyak di keliling rumah tu. Kita gunakan akar dia pun boleh kita gunakan. Tak ngapa, nanti insya-Allah lihatlah dalam TV Pak Haji rumput teki. Ya, macam mana dia ada ubi. Kalau musim kering kita ambil dia ada ubi besar-besar macam halia tu. Tapi taklah besar macam halia, tapi ada ubi macam tu. Menarik. Itu digunakan khususnya untuk bersihkan darah selepas gugur. Itu masya-Allah sebagainya. Boleh juga kita gunakan siduguri seperti mana yang Pak Haji sebutkan. Sambang darah, jangan lupa. Sambang darah ni paling mudah kita untuk kita menanamnya. Sambang darah ya. Jadi insya-Allah nanti lihat juga dalam TV lah. Susah kita nak gambarkan sini, cuma Pak Haji boleh gambar atasnya warna hijau sikit, dah macam biasa, bawah dia merah sepenuh. Itu dia antaranya. Baik, kalau dalam produk kita
begitu kita ambil ubat bersalin. Lepas bersalin kita ambil daripada ikan haruan, kapsul ikan haruan, ya. Kemudian boleh kita menggunakan lada. Lada tadi dah cakap dah. Lada boleh campur lagi dengan apa? Dengan susu. Lada boleh campur lagi dengan madu. Dia jadi ubat batuk dan sebagainya. Lada tu memanaskan, Masya Allah. Campur dengan kunyit. Lepas kita campur dengan kunyit, kita jumpa campur dengan halba, kelebet fenugreek. Subhanallah, untuk sakit sendi dan sebagainya. Sebab orang lepas bersalin ni macam-macam sakit. Dan terakhir sekali Pak Haji sampaikan bahawa jangan sampai ada tekanan fikiran, jangan sampai jadi stres, jangan sampai jadi keadaan kita itu tak dapat kontrol diri kita sendiri. Kalau sudah anak pertama sudah jadi gangguan fikiran, bagaimana lagi yang kita akan pergi? Kalau anak pertama sudah sakitnya itu sudah berpanjangan, bagaimana nak lahir anak lagi? Masih muda sudah sakit-sakit, macam mana kalau kita sudah tua? Jadi oleh sebab itu maka jaga diri kita. Kesihatan itu mahal. Belilah, walaupun ada yang dijual di HBA ni, beli. Hadiahkan sesuatu yang berharga untuk diri kita sendiri. Kita ada Paramaria, kita ada kapsul Radik, kita ada SJ2, kita ada tapak leman, dan juga pelbagainya. Baik, jangan lupa like dan share. Like dan share kepada semua teman-teman kita. Kita nak supaya orang lihat, ramai orang melihat daripada program ini. Dan jangan lupa nanti bersama dengan Pak Haji dalam TV Pak Haji. Menarik yang kita akan lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.